Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita rafa'kan kesyukuran kehadrat Allah di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-71 daripada surah Al-An'am. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. Yang bermaksud, katakanlah, patutkah kita menyeru serta menyembah yang lain daripada Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat kepada kita dan tidak dapat mendatangkan mudarat kepada kita? Dan patutkah kita dikembalikan undur ke belakang, menjadi kafir musyrik, setelah kita diberi hidayah petunjuk oleh Allah dengan agama Islam? Seperti orang yang telah disesatkan oleh syaitan-syaitan di bumi, di tempat yang lengang, dalam keadaan bingung, sedang ia pula mempunyai sahabat-sahabat yang mengajaknya ke jalan yang lurus dengan berkata kepadanya, marilah bersama-sama kami. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itu sebenar-benarnya petunjuk, dan kita diperintahkan supaya berserah diri kepada Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini Al-Quran membawakan kepada kita suatu situasi dan gambaran tentang betapa kejinya, betapa dahsyatnya kesyirikan dan juga golongan yang musyrikin itu. Pada masa yang sama, menyeru orang-orang beriman atau menunjukkan bahawa orang-orang beriman itu pasti akan bertambah keimanannya dengan apa yang dibawakan di dalam ayat ini. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul anad'u min dunillah ma la yanfa'una wa la yadhurruna. Berkata Imam Ibn Katsir dalam tafsirnya, berkata As-Suddi, golongan musyrikin telah berkata kepada orang-orang beriman, ikutlah kamu kepada jalan kami. Marilah ikut jalan kami dan tinggalkanlah agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah menurunkan ayat yang sedang kita bicarakan bersama ini. Maka ayat ini bermaksud, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau katakanlah wahai sesiapa yang berakal kepada golongan musyrikin tersebut yang telah cuba untuk menyesatkan dan menjauhkan orang-orang Islam daripada agama Islam. Katakan kepada mereka, adakah kami hendak menyembah atau patutkah kami menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu menyembah sesuatu yang tidak berkuasa, tidak berdaya untuk memberi apa-apa manfaat kepada kami jika kami meminta kepadanya, dan juga tidak boleh memudaratkan kami sekiranya kami meninggalkannya? Dan adakah patut kami undur semula ke belakang, iaitu dengan kami kembali kepada kesyirikan, kepada menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dahulunya kami berada di dalamnya, setelah Allah
telah memberi petunjuk kepada kami, mengurniakan hidayahnya kepada kami, dan kami memeluk agama Allah, memeluk agama Islam, dan Allah telah menyelamatkan kami daripada kekufuran dan kesesatan. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bentuk ayat ini adalah bentuk pertanyaan. Adakah kami atau patutkah kami? Ia membawa maksud atau bertujuan untuk mengingkari dan menafikan, untuk menyatakan tidak akan berlaku seperti yang kamu minta. Tidak akan berlaku bahawa kami akan kembali ke belakang, bahawa kami akan meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahawa kami akan kembali kepada menyembah berhala. Tidak akan berlaku. Maka ini masukkan sebagai istifham ingkari, pertanyaan yang membawa maksud penafian dan mengingkari apa yang hendak diingkarkan. Dan dibawakan dalam bentuk nad'u. Nun di situ membawa maksud kami, dan ia adalah sesuai dengan konteks ayat ini di mana ia menceritakan tentang Rasulullah SAW mengenai diri baginda dan mengenai keseluruhan umat Islam, para sahabat secara kolektif. Dan dimaksudkan dengan sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak memberi mudarat ialah merujuk kepada berhala-berhala tersebut, kerana ia merupakan sesuatu yang terbukti tidak membawa apa-apa manfaat dan tidak juga membawa apa-apa mudarat, ataupun tidak boleh untuk mengelakkan apa-apa mudarat. Maka sekiranya berhala itu mampu memudaratkan, nescaya berhala itu akan memudaratkan orang-orang Islam yang telah meninggalkannya, dan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi ia tidak berlaku sama sekali. Dan apabila Allah menggambarkan kesyirikan itu sebagai suatu yang mengundur ke belakang untuk menambahkan betapa kejinya syirik itu, betapa ia merupakan suatu perkara yang sangat tidak disukai Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menunjukkan bahawa kesyirikan itu adalah suatu situasi keadaan yang ditinggalkan, yang telah lama ditinggalkan, dan sangat mustahil untuk seseorang Muslim itu kembali kepadanya, iaitu kembali kepada mensyirikkan Allah, apatah lagi setelah ia merasai kemanisan beriman menyembah Tuhan yang berhak disembah, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pastinya pada frasa ba'da idh hadana Allah, setelah kami diberi hidayah oleh Allah, membuktikan betapa Islam itu, iman dan Islam itu merupakan hidayah, merupakan petunjuk yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sumbernya hanyalah Allah dan tidak yang lain daripada Allah. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Seterusnya Al-Quran membawakan pula suatu gambaran yang menarik dan agak halus untuk menunjukkan kesesatan, untuk menunjukkan suatu keadaan kebingungan yang sesuai dan selari dengan perbuatan syirik setelah tauhid. Allah berfirman, "Kalladzi istahwathu asy-syayatinu fil ardi hayrana lahu ashabun yad'unahu ila al-hudatina." Kalimat istahwathu syayatin menggambarkan seseorang yang telah dirasuk syaitan, yang telah ditutup akalnya oleh syaitan, lalu ia tidak tahu di mana hendak ditujunya ketika berada di satu tempat atau padang yang luas. Membawa maksud, katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang musyrikin itu, adakah kamu wahai orang musyrikin mahu kami untuk kembali kepada kekufuran setelah kami diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kekufuran tersebut? Maka jadilah kami, atau jika kami mengikut kehendak kamu kembali kepada kesyirikan dan kekufuran, maka perumpamaan yang sesuai bagi kami ialah seperti orang yang telah dirasuk oleh syaitan, telah diculik oleh syaitan, lalu dicampakkan ke sebuah padang yang gersang dan ditinggalkan dalam keadaan tercari-cari, dalam keadaan bingung, tidak tahu di manakah jalan yang sepatutnya diambil dan tidak tahu apa yang hendak dilakukan. Sedangkan ketika itu orang itu ada teman-teman yang sedang memanggilnya, yang sedang mengajaknya, yang sedang menyerunya untuk pergi ke jalan yang lurus sambil berkata, "Ittina, mari bersama kami supaya kamu selamat daripada kecelakaan." Akan tetapi kerana begitu bingung dan begitu sesat, seseorang itu telah tidak menyahut seruan atau ajakan teman-temannya itu.
muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibn Kathir mengatakan ia merujuk kepada orang yang mengikut kehendak syaitan atau kembali kepada kekufuran setelah mereka mengenal dan mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu mengajak mereka, menyeru mereka, berdakwah kepada mereka kepada jalan yang lurus, jalan yang benar, iaitu Islam. Dan kemudiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyanggah golongan kufar dengan suatu hujjah yang akan mengunci mulut-mulut mereka. Lalu Allah berfirman, "Qul inna hudallahi huwal huda wa umirna linuslima lirabbil alamin." Bermaksud katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada golongan musyrikin itu, sesungguhnya petunjuk Allah, hidayah Allah itu yang aku diutuskan dengannya dan rasul-rasul sebelumku, itulah petunjuk, itulah sahaja petunjuk, dan apa juga yang di sebaliknya adalah kesesatan dan kebejatan. Dan kami telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tunduk, menyerah segala ibadah kami, penyembahan kami, segala-galanya kami tunduk dan patuh hanya kepada Allah, Tuhan Rabbul Alamin. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sangat jelas kepada kita betapa akidah itu merupakan suatu benteng yang sangat ampuh untuk seseorang itu mempertahankan dirinya daripada disesatkan oleh syaitan, dan menunjukkan kepada kita bahawa syaitan dan sekutu-sekutunya sentiasa berusaha sepanjang hidup seorang muslim untuk mencari ruang dan peluang bagi menyesatkannya, bagi menyasarkannya daripada jalan yang lurus, jalan Allah dan Rasul. Maka sudah pasti sebagai seorang muslim hendaklah kita memperbaiki, meningkatkan, mempertahankan dan memelihara iman yang ada pada diri kita, dan menyadari bahawa iman itu dan Islam itu merupakan petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang begitu mahal, yang begitu berharga. Dan pastilah dalam mempertahankan sesuatu yang sangat berharga, yang sangat bernilai itu, pasti ada harga yang perlu dibayar. Pasti ada usaha yang perlu dilakukan. Pasti ada sesuatu yang perlu digembelingkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, khasnya dalam hal mempertahankan akidah pegangan kita, supaya tidak diganggu gugat oleh syaitan dan seterusnya akan menyebabkan kita tersasar dan tersesat, sedangkan kita telah pun berada di dalam cahaya. Maka jangan jadi golongan yang sesat dalam cahaya, kerana kita telah pun berada di dalam cahaya. Maka pastikan cahaya itu sentiasa menyuluh kita dengan terang benderang dan akhirnya membawa kita ke jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.